Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Nama Kak Ji daripada Safa Herbs. Okey. Terima kasih yang sudi bersama Akak pada pagi ini. Okey, Akak doakan agar semua diberikan rahmat, diberikan keberkatan, diberikan kesihatan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah sempena PKP ni. Okey. Jadi PKP ni sebenarnya tak perlu kot kita nak fikir sangat pasal PKP dan COVID. Memang kita kena berjaga-jaga, okey. Tapi macam mana pun untuk kita sebagai manusia hidup kena diteruskan walaupun PKP. Okey. Okey, hari ni Akak first time live di IG. Kita tak pernah pun live di IG. Okey, alhamdulillah kita start live di IG pada hari ini. Okey, follow IG. Okey, hari ini kita berlive sempena PKP di HQ Safa Herbs, dan topik Akak hari ini macam biasa, Akak nak cerita tentang masalah parut. Okey, sesiapa yang ada masalah parut dekat luar, okey, parut hitam. Jadi dekat sini akan nak cerita, akan nak bagi informasi sikit. Okey, parut tu siapa yang ada masalah parut, kenapa parut tu jadi. Jadi hari ni akan nak share sikit macam mana untuk kita atasi masalah parut dengan cepat dan berkesan. Okey, jadi kat sini, okey, ada setengah orang kata macam mana apa sebab parut. Okey, dekat sini Akak dah draw dah. Tak tahulah nampak ke tak nampak. Nampak ke? Nampak ke Lisa daripada skrin? Nampak lah. Okey, kalau nampak parut ni, okey, parut ni ada beberapa punca. Okey, ada setengah orang jadi parut sebab dia melecet. Ada setengah orang melecet jadi punca kepada masalah parut. Betul tak? Contohnya dia pakai kasut yang ketat boleh jadi parut melecet dekat kaki. Ada yang pakai seluar ketat ataupun dia pakai korset pun boleh jadi punca kepada masalah parut sebab melecet. Okey, ada yang sebab mungkin berat badan dia dah naik, kan, bila berat badan dah naik, jadi bila dia berjalan paha dia bergeser. So bila paha bergeser, lama-lama dia akan jadi melecet dekat paha. Bila melecet dekat paha, lepas tu lama-lama dia jadi luka melecet dan akhirnya jadi hitam. Okey, siapa yang ada masalah paha jadi melecet dan hitam? Akak masa mengandung, okey, berat badan Akak naik sangat, melampau-lampau sampai ke 80 kilo. Sebab kalau ikutkan Akak memang tak tinggi, okey. Tinggi Akak dalam anggaran 5 kaki je, memang tak tinggi. Jadi bila badan Akak naik, dikira obesity masa mengandung. So bila kita jalan kan, paha tu bergeser. Bila bergeser, kita dapat rasa tak selesa dan dia jadi melecet. Bila dah jadi melecet, dia akan jadi bekas hitam. Jadi parut hitam. Sebab tu kebanyakan bila orang yang badan naik, obesity, confirm kalau dia pakai baju kurung, dia akan melecet. Jadi cara solutionnya kita kena pakai seluar. Kalau seluar dia bergeser, jadi dia tak adalah melecet. Okey. Jadi kalau orang yang ada masalah parut sebab melecet, boleh dengarkan Akak punya sharing ni. Okey, ada orang parut sebab jerawat. Okey, siapa yang badan dia memang agak sensitif, jenis yang bila berpeluh je tumbuh jerawat. Okey, kalau dia berpanas saja, contohnya keluar jerawat. Kalau tak berpanas pun mungkin ada orang yang jenis kulit dia alahan. Okey, dia memang ada setengah orang mungkin baju tak bertukar contohnya, ataupun dia jadi jerawat sebab dia ada ambil beberapa suplemen ke ubat-ubatan ke yang mengaktifkan dia berpeluh pun boleh tumbuh jerawat. Contoh macam sekarang
bila akak menyusukan anak, okey, orang yang menyusukan anak dia punya badan akan lebih panas daripada biasa. Okey, kita akan kerap berpeluh. Kalau ibu yang menyusukan anak, biasanya dia akan lebih kerap berpeluh. Okey, kadang-kadang macam akak sendiri pun ada aircon pun kadang-kadang akak tak rasa sejuk. Sebab bila akak menyusukan anak, memang akan rasa cepat berpeluh, memang tak selesa. Kalau aircon tu memang kena sejuk baru rasa selesa. Jadi orang yang cepat berpeluh ni kadang-kadang kalau dia jenis kulit berminyak, memang akan tumbuh jerawat. Macam akak memang jenis kulit berminyak. Okey, kekurangan akak memanglah kalau akak menyusukan anak memang berpeluh, kuat berpeluh. Okey, memang akan tumbuh jerawat. Jadi akak sendiri pun memang ada masalah jerawat dekat badan. So bila jerawat kat badan ni, yang jadi masalahnya dia akan jadi parut. Jadi ada tak orang kat luar sana yang ada masalah parut dekat badan sebab jerawat? Jadi kalau anda ada kategori jerawat ni dekat badan yang jadikan parut, lama-lama parut tu makin banyak, habis jerawat tu tumbuh, hilang, tumbuh, hilang. Okey, dah tumbuh hilang tu satu hal. Masalahnya bila tumbuh hilang, dah hilang bukan parut hilang, parut tu makin lama makin banyak. Jadi anda kena dengarkan akak punya sharing ni, okey? Dan ada juga parut disebabkan scissor. Scissor ni maksudnya dia bersalin secara pembedahan. Okey, dan tempat luka pembedahan tu mungkin dia jadi hitam. Okey, ada setengah orang bila luka scissor tu nak baik, dia akan jadi macam tumbuh kalau dia garuk. Sebab bila luka kita nak baik, dia akan rasa gatal. Kalau kita tak kontrol, kita garuk, so dia akan jadi macam daging terkeluar. Itu satu. Dan ada setengahnya dia tak jadi macam tu, tapi dia akan jadi parut hitam bekas operation. Jadi orang yang ada masalah parut hitam bekas operation, okey, tak kisahlah apa-apa operation. Ada orang mungkin operation bersalin, ada orang mungkin operation appendix. Jadi apa saja bekas operation yang warna hitam, kena dengarkan akak punya sharing. Okey, apa lagi penyebab parut? Okey, ada juga parut disebabkan stretch mark. Okey, kenapa ada orang stretch mark dia jadi hitam? Okey, contohnya macam pengalaman akak masa mengandung, akak ada 6 orang anak. Okey, masa mengandung perut akan besar, ada yang 3 hingga ke 4 kali ganda. Macam akak memang membesar, sangat besar, 3 ke 4 kali ganda. Sebab anak akak lahir kebanyakannya saiz 4 kilo lebih. Jadi bila perut tu besar sampai terlalu besar, perut kita terlalu regang, so dia akan memang jadi stretch mark. Okey, tapi ada orang stretch mark dia tak ada hitam, dia just stretch mark. Bila dia bersalin, stretch mark dia akan warna yang sama, cuma ialah dia still ada stretch mark, betul tak? Tapi ada juga orang yang lepas dia bersalin, stretch mark dia berbelang-belang macam harimau belang. Jadi hitam. Okey, punca dia, okey, sebab akak dah 6 kali kan bersalin, jadi akak dah ada experience benda ni. Punca dia, masa kita mengandung, kita garuk, kita rasa gatal dan kita garuk. So bila kita garuk tak sedar, kuku kita tu memang akan merosakkan kita punya sel kulit. Sebab tu siapa yang mengandung, tolong sapulah lotion, sapulah minyak. Boleh juga sapu kita punya lotion vitamin C, glow lotion, ataupun kita punya minyak lavender, supaya kita punya perut tu tak adalah masalah regangan yang melampau. Jadi dia tak adalah teruk sangat meregang dia tu, dan dia mengelakkan stretch mark yang teruk. Jadi ingat kenapa stretch mark jadi hitam? Satu, sebab dia garuk masa dia mengandung. Ada macam pengalaman akak, memang betul masa kita mengandung memang dekat kawasan perut, okey, sebab dia terlampau regang, dia memang akan rasa gatal. Kadang-kadang kita garuk, kita tak sedar. Waktu kita tidur, kita garuk. Kalau kita sedar, kita boleh kontrol, okey. Tapi yang masalahnya kalau kita tak sedar, kita tengah tidur, sambil tu kita garuk. Itu yang kita kadang tak sedar, tahu-tahu je bila kita bersalin nanti berparut. Ada orang yang parut dia dekat perut,
ada orang yang parut dia dekat peha, dekat pinggul. Sebab bila kita mengandung, pinggul kita akan besar kan. Jadi dia akan stretch mark dekat pinggul pun ada. Ada yang stretch mark dekat payudara sebab payudara dia membesar. Dia membesar maybe 2-3 kali ganda. Sebab mungkin ialah kita nak isi susu kan. Jadi pun ada stretch mark di payudara. Jadi kalau dekat payudara tu pun memang ada orang kata dia akan rasa gatal. Macam Makak pun ada rasa gatal juga. Tapi ada setengah orang maybe dia tak ada rasa tapi kita tak nak dia bila rasa gatal waktu dia mengandung, itu bila dia garuk dan dia akan jadi parut, stretch mark tu jadi hitam. Okey, satu sebab kita garuk. Yang keduanya, parut stretch mark ni jadi hitam ada sebab juga daripada segi kita punya color kulit dan juga keturunan. Walaupun dia tak garuk, jadi ada setengah parut ni sebab dia perubahan warna kulit dia masa mengandung. Okey, dan itu yang menyebabkan stretch mark dia jadi hitam. Ada setengah orang stretch mark dia just stretch mark je tapi dia tak jadi hitam. Tapi yang ni stretch mark tu bila kita bersalin je dia jadi macam belang-belang macam harimau belang. Okey. Itu punca kepada masalah stretch mark tu jadi hitam tadi. So macam pengalaman akak dah bersalin 6 kali, memang akak dah tahulah. So bila akak mengandung je, akak terus je sapu minyak, akak sapulah supaya perut tu tak meregang yang teruk dan supaya perut tu tak ada rasa gatal yang teruk. Gatal memang akan rasa sebab itu antara proses. Sebab tu kita digalakkan menyapu minyak ataupun lotion masa kita mengandung. Okey. Dan apa lagi sebab parut? Ada orang yang jadi parut sebab dia ada kudis. Okey, ada orang parut ni kudis masa dia kecil, orang panggil kudis buta. Masa dia kecil ada kudis. Okey, jadi kudis buta ni memang kalau kita kena, dia punya masalahnya dia akan tinggal parut hitam. Okey, dia walaupun kita kena masa kecil, hitam tu memang takkan hilang. Okey, walaupun kita dah ganti sel kita dah berapa kali sampai kita membesar, still takkan hilang. Sebab tu kudis buta ni, kalau kita tengok ada setengah wanita yang ada parut dekat betis, ada yang dekat punggung, ada yang dekat kaki, betul tak? Ada yang dekat tangan. Sebab mungkin masa kecil dia kena kudis buta, jadi memang ada parut hitam tu kekal. Jadi ada pengalaman akak, macam customer akak datang dekat spa. Okey, dia datang kat spa kita, dia nak buat rawatan untuk pencerahan parut. Untuk rawatan dekat spa biasanya akak akan rekomenkan rawatan Ratu Jelita, rawatan Puteri Mewangi, rawatan Pukau Bidadari, khusus untuk merawat masalah parut dan badan yang gelap. Badan yang berdaki, gelap, berkerak, berparut. Jadi dekat spa memang kita ada rawatan-rawatan tu. Tapi kalau kata dia datang dekat spa sekalipun dan dia tak ada pakai produk kat rumah sebagai penjagaan harian, sebagai penjagaan mingguan, dan kesan dia sangat lambat sikit. Sebab tu kalau dah datang dekat spa Kak, contoh spa Safaha, biasanya akak akan rekomenkan juga dia jaga kat rumah. Sebab parut bukan boleh hilang sekelip mata. Jadi benda tu kita kena jaga dengan konsisten, kita kena betul-betul rawat dengan ada rutin penjagaan yang betul. Macam muka juga, kalau kita muka ada jeragat, ada jerawat, ada pigmentasi contohnya, ada jerawat contohnya yang kronik. Okey, datang buat facial kat spa pun kalau tak ada skincare yang betul kat rumah memang takkan nampak result. Jadi untuk penjagaan daily, iaitu harian, kena ada. Jadi orang yang ada masalah kudis ni memang kena pakai produk ataupun pergi spa. Tapi buat masa sekarang ni, oleh kerana PKP memang spa kita tak buka. That's why kita nak bantu adik-adik kat luar sana yang ada masalah parut dengan buat sendiri je kat rumah. Okey, boleh rawat sendiri je kat rumah. So tak perlu risau sebab kita tahu cara yang betul macam mana nak rawat parut agar
hilang dengan cepat dan berkesan. Okey, sebab kita tahu banyak ubat-ubat parut kat luar. Ada berbentuk krim, ada berbentuk gel, okey, ada berbentuk minyak kan. Ubat-ubat parut kat luar. Tapi macam kita punya sangat berbeza. Sebab macam pengalaman akak menjalankan bisnes dah hampir 23 tahun, kita tahu cara yang terbaik untuk rawat parut. Sebab kita dah biasa rawat pelanggan kita dekat spa yang menghadapi masalah parut ni ramai sangat. Kita dah bantu hampir 10,000 orang pelanggan, bermula dari lebih 10,000 lah, sebab kan dah buka bisnes spa daripada tahun 97 lagi sampai sekarang. Dah lebih 10,000 orang kita bantu untuk mengatasi masalah badan berparut. Dan Alhamdulillah, insya-Allah semuanya akan nampak result. Tapi kena konsisten, okey, kena konsisten. Dan masalah kudis ni, ada orang kata kenapa jadi kudis? Okey, kudis ni faktor banyak. Okey, akak tak tahu macam mana lifestyle you all kat rumah. Ada setengah orang jadi kudis sebab dia mungkin kawasan perumahan dia ada kita kata kuman ke, kekotoran ke, wallahu alam. Okey, ada yang sensitif mungkin daripada segi tempat tidur. Kalau zaman dulu tu mungkin ada setengahnya tilam dia ada pijat. Okey, pijat yang punca kepada masalah kudis. Ada macam zaman akak kecil dulu, akak memang main dekat tanah, main guli, main ting-ting contohnya, main baling slipper, main tangkap ikan, main longkang. So orang yang zaman 80-an, okey, zaman 90-an ni memang lasak sikit kot daripada orang sekarang, betul tak? Macam akak tu sendiri walaupun perempuan main guli juga. Jadi memang kita main tanah kan. That's why kalau orang dulu kalau kita tengok ada setengah macam akak lah. Ada kudis tu pasal kita masa kecil lasak kan, main-main macam tu. Tapi macam orang sekarang, pengalaman akak, ada customer datang jumpa akak tu, anak dia ada kudis. Tapi dia bukan jenis main dekat tanah-tanah ni, okey. Tapi maybe dia ada alahan, dia ada allergic buatkan dia kena kudis tu. Okey, kena kudis buta tu yang memang kalau hilang confirm ada parut. Confirm ada parut. Jadi macam akak memanglah kita budak-budak tahun 80-an memang lasak. Kan? Jadi memanglah kadang-kadang tu memanglah kaki tu berkudis. Sebab tu akak jaga. Lepas je SPM, okey, terus akak jaga kulit. Memang akak jaga kulit, akak sentak dengan lulu, akak sapu mas, okey, akak berendam dengan mandian susu contoh. Memang akak jaga kulit lepas SPM. Sebab yelah dulu masa kecil mana kita nak tahu jaga kulit kan. Sebab kita tengok kaki kita pun ada juga parut-parut dulu kecil lasak. Main guli, main apa, jadi memang ada parut. Kalau tidak memang akak mungkin tak jaga kot. Jadi oleh sebab ada parut itulah akak jaga. Kan? Jadi kudis ni banyak faktor. Zaman sekarang kalau orang kena kudis, yelah orang sekarang banyak lebih duduk kat rumah, main phone, main game. Kita dulu tak ada. Jadi orang yang ada masalah kudis ni boleh dengarkan sharing akak ni macam mana dia nak rawat masalah parut hitam ni disebabkan kudis. Okey, ada juga parut melecur. Melecur, okey, kalau melecur bukan maksudnya tengah melecur bulat tu, okey, bukan tengah waktu melecur. Sebelum melecur, contoh kita dah kena minyak panas. Okey, kalau petuanya, kalau kita kena minyak panas, terus je ambil kita punya minyak lavender. Itu cara akak. Sebab akak bila memasak, bila akak menggoreng, kadang-kadang minyak tu dia akan terpecik. Selalu akak punya tangan ni lah yang kerap kena minyak terpecik. Okey, jadi akak punya style, bila lepas masa memasak tu, okey, bila kena je minyak, akak terus sapu minyak lavender. Tapi ada masanya mungkin dah terlambat sapu, okey, dia akan jadi hitam-hitam juga. Jadi bekas melecur tu kadang dia tak adalah bulat sampai keluar melecur keluar air, tapi dia ada bekas hitam-hitam, bekas kena percikkan minyak. Mungkin kita tak perasan minyak terpercik. Okey, jadi hitam-hitam. Yang itu pun boleh kita bantu. Gunakan solution yang akan kita bagi kejap lagi. Okey, jadi ada juga orang yang parut disebabkan masalah resdung. So siapa kat sini ada masalah resdung?
So pengalaman akak merawat pelanggan akak resdung, ada orang resdung dia tumbuh jerawat. Dia tumbuh jerawat kat muka, dia tumbuh jerawat dekat badan. Okey, ada juga pengalaman akak, dia ada resdung tapi dia tak tumbuh jerawat, muka dia licin bersih, tapi dia ada masalah gatal yang kronik. Okey, dekat muka dia rasa macam ada benda berjalan-jalan, ada benda merayap-rayap. Okey, dia rimas dekat hidung dia, kat mata dia, kat telinga dia, kat kepala dia. Badan dia gatal. Itu pengalaman akak pernah merawat dan akak sendiri pun memang ada masalah resdung juga. Jadi memang ada setengah orang memang resdung tak ada jerawat. Memang takkan ada jerawat, tapi kulit dia gatal. Hanya Allah je yang tahu macam mana dia punya mengenyam kalau ada resdung. Okey, ada setengah orang resdung dia terus tumbuh jerawat. Okey, jadi dia pakai apa pun kadang-kadang tak berkesan sebab hama resdung tu, okey, dia sangat aktif dan dia bergabung pula dengan bakteria dan punca kepada masalah jerawat, dan kemungkinan dia pun jaga mungkin tak berapa betul. Okay, maybe dia tak amalkan pencucian yang betul, tak guna toner yang betul, tak rawat. Okay, jadi dia akan bergabung lah. Demodex tu dengan bakteria jerawat, dia akan bergabung, tumbuhlah jerawat. Okay, tapi bukan semua orang bukan semua orang resdung ada jerawat. Tapi yang ada jerawat biasanya orang yang ada masalah kulit berminyak. Okey, orang yang ada masalah kulit berminyak memang kadang-kadang bila dia resdung ada jerawat. Jadi bila dah ada jerawat, dia ada masalah parut. Jadi orang yang ada masalah parut boleh dengarkan akak punya sharing ni. Boleh dengar, boleh kongsikan sharing akak juga. Mungkin ada kawan-kawan kat sana yang ada masalah parut yang tak tahu macam mana nak buat dengan parut tu. So boleh share kat kawan, boleh tag kawan, boleh komen, tolong sharekan. Mungkin ada orang yang perlukan, ada orang yang perlukan akak punya sharing ni. Dan ada lagi parut yang paling teruk juga, iaitu parut chickenpox. Siapa pernah kena chickenpox? Kalau kita kena masa kita kecil, alhamdulillah. Sebab parut tu memang boleh hilang. Okey, kalau kita kena masa kita kecil, beruntung. Tapi pengalaman akak macam akak cerita semalam, pengalaman akak masalahnya akak tak pernah kena chickenpox. Suami akak pun tak pernah kena chickenpox. Akak ada 6 orang anak dan tak pernah 6 tu kena chickenpox. Masa tu lah. Okey, masa tu. Jadi akak ni risau sebab bila orang tua kena chickenpox, dia akan tinggalkan satu masalah yang besar, iaitu parut. Akak memang agak risau lah kalau akak kena parut. Sebab akak dah bayangkan kalau akak kena chickenpox mesti parut hitam akak ni penuh satu badan. Akak memang dah imagine dah macam tu. Tak tahu kenapa. Sebab akak pernah tengok orang bila dia kena chickenpox parut dia penuh. Jadi akak imagine kalau akak ni umur 30-an nanti kena, masa tu akak umur 20-an lah. Sekarang dah umur 40-an, okey? Dah lepas dah pun. Jadi masa tu akak fikir ni kalau kena umur 30-an ni memang teruk jugalah nak hilangkan parut ni. Kan? Jadi akak risau, akak pergi klinik. Kebetulan akak pergi klinik masa tu akak duduk bawa anak, masa tu demam. Akak duduk, masa tu umur akak baru 30-an lah. 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas lah. Masa tu anak akak yang baby, yang bongsu pun masih baby lagi, tak silap akak. Yelah, 5 tahun yang lepas sebelum tu. Sekarang anak akak umur 4 tahun, okey. Masa tu dia boleh lahir. Okey, yang ianya sekarang masa akak pergi klinik tu, akak bawa anak akak demam, akak ternampak satu artikel vaksin chickenpox. Okey, vaksin chickenpox tu akak baca lah. Okey, baca siapa yang tak pernah kena chickenpox ni, dia kesan dia akan parut, akan berlubang lah, itulah inilah. So akak bila baca tu akak jadi lebih takut lah. Alamak, ini kalau kena ni nanya pula semua belum kena pula tu, anak akak dengan husband semua belum kena pula tu. So akak masuk, bila bawa anak tu akak terus jumpa doktor, akak tanya macam mana kita nak ambil vaksin chickenpox ni doktor. Akak memang dengan doktor tu daripada anak akak sulung tu baby lagi. Sekarang anak sulung akak pun dah umur 20 lebih dah. Dah 23 tahun. Okey, anak sulung akak dah umur 23 tahun. Masa tu akak jumpa doktor tu,
masa baby lagi, memang akak kenal doktor tu masa anak sulung akak baby lagi. So maknanya akak dengan dia dah memang dah berpuluh tahun lah dengan doktor tu. So dia dah kenal akak pun dah lama. Then akak tanya dia, doktor macam mana vaksin tu? Saya terbaca untuk vaksin chickenpox. Sebab saya belum pernah kena, suami belum pernah, dan anak akak tu semua 6 pun belum pernah kena. Jadi dia ceritalah vaksin tu memang bagus. Kalau kita inject tu memang takkan kena chickenpox lah. Okey, insya-Allah tak kena. Cumanya dia cakap, dia Dr. Singh, okey, nama dia Dr. Jaspal. Okey, agak memang dah biasa dengan dia kira doktor panel akak lah. Lepas tu dia kata, boleh, tak ada masalah kalau awak nak, tapi masalahnya awak ni Islam. Okey, kenapa masalah dengan saya Islam pula? Sebab dia kata vaksin tu, ni dia cakap terus terang, wallahualam, tapi dia doktor, takkan dia nak tipu kan. Ni akak just share apa yang dia cakap dengan akak, okey? Wallahualam. Tapi ini yang dia share dengan akak. Dia kata, sebab you Muslim, okey, saya nak cerita sikit. Vaksin untuk chickenpox ni memang bagus, memang efektif. Cuma bahan yang digunakan adalah daripada BABI, dia cakap. Daripada BABI. Tapi dia dah diproses. Okey, kalau kita inject dekat you pun bukanlah macam kita makan benda tu, bukan. Sebab dia ambil dia punya, tak tahulah ekstrak tulang ke, ekstrak apa benda yang dia ambil daripada BABI tu, dan dia dah proses sampai dijadikan vaksin, dia cakap. Dalam rupa bentuk cecair lah, kan, dah diproses, dah dikata proses macam-macam proses, tapi still base dia adalah BABI tu. Cuma tu dia cakap, kalau you okey, saya boleh inject. Ni saya bagi tahu awal-awal sebab saya tak nak nanti kita inject, you katalah kenapa doktor tak bagi tahu, kan. That's why dia bagi tahu dulu. So you boleh decide nak ke tak nak. Then akak terpaksa bincang dengan suami akak kata macam mana, sebab benda tu memang dah daripada haram kan. Walaupun diproses 10 kali ganda proses pun, dijadikan cecair ke, dijadikan serbuk ke, dijadikan bentuk apa sekalipun bentuknya, tapi still asasnya adalah BABI, kan. So nak tak nak akak kata tak apalah doktor, kalau memang doktor pun dah cakap benda tu daripada tu, takkanlah doktor nak tak tahu kan. That's why akak tolak. Akak kata tak apalah, mungkin nak tak nak memang kena jugalah kan. Jadi akak terpaksa ambil risiko sebab kita mana boleh, kalau mungkin kalau non Muslim tak ada masalah lah kan. Macam akak terpaksa lah. Dan selepas tu ceritanya, sebab bila akak tak ambil vaksin chickenpox tu, satu hari tu anak akak demam. Dah demam tu akak tengok tumbuhlah biji besar. Bila dah tumbuh tu akak dah syak dah. Confirm kena cacar ni, confirm kena chickenpox ni. Dan akak bawa pergi jumpa doktor, ya kena. So doktor akan bagi kita kita panggil calamine lotion je, sebab memang tak ada ubat pun. Dia cuma akan mengeluarkan. Akak pun carilah air kelapa muda. Okey, air kelapa, minum sebanyak-banyaknya supaya cacar tu cepat keluar, cepat habis. Sebab kalau tidak nanti dia keluar lambat. Terhege-hege dia keluarkan sikit-sikit. Jadi kita minum air kelapa, dia akan cepat keluar, cepat habis. Jadi bila dia dah keluar, berjangkit pula dengan anak yang lain, berjangkit sampai dekat suami akak. Jadi tempoh berapa lama tu sebenarnya menjaga anak akak untuk chickenpox je. Jadi pengalaman akak jaga orang chickenpox ni, rupanya kalau kita kena chickenpox, jangan duduk kat tempat yang panas. Maksudnya tempat tu kena sejuk, ada kipas, kalau ada aircon lagi bagus. Bisa tutup pintu. Buka pintu tu nanti panas. Jadi kalau kita jaga tempat yang ada aircon, budak tu kena aircon, kita duduk dalam tempat beraircon lagi bagus. Sebab bila beraircon, sejuk, kurang gatal. Tapi kalau kita dalam keadaan berpeluh-peluh, okey, tempat yang panas, jadi memang akan gatal. Badan tu akan lebih gatal, mengenyam. Sebenarnya kita sapu calamine lotion tu pun dah okey, tapi dudukkan anak kita dekat tempat sejuk. Kalau kita belum kena, dah tua-tua ni belum kena, kita duduklah bawah aircon pun tak apa.
Sebab dan sambil tu minum air kelapa. Minum air kelapa biar cepat keluar. Kalau tidak nanti proses dia lambat. Okey? Cepatkan keluar cacar tu dan tempat sejuk dan dia kurang gatal. Just kita sapu calamine lotion tu untuk meredakan kegatalan tu je. Rasa macam gatal je sapu. Macam akak lah. Dia duduk kat tempat aircon, gatal je akak sapu, gatal je akak sapu. Last orang yang kena ialah akak sebenarnya. Sebab semua dah okey, tinggal akak seorang. Okey, itu yang akak takutkan tu. Sebab bila kena budak kecil insya-Allah takkan ada parut. Sebab once dia besar, parut dia semua hilang. Macam anak akak semua, bila dah besar parut dia hilang. Tapi yang jadi masalahnya anak bujang akak, dia kena masa tu umur dia lah 17 tahun. Masa tu dia nak ambil SPM. Akak ingat lagi, lepas SPM ataupun nak ambil SPM masa tu. Dan kalau dah besar kena habis lah. Memang teruk lah. Kau-kau dia punya parut. Suami akak pun ada parut. Alhamdulillah akak je tak ada parut. Sebab ibu kepada cacar tu dekat perut. So lubang ada, dekat perut je lubang. Tapi muka anak lelaki akak lah teruk. Sebab dia ada lubang dekat muka, bekas cacar tu. Sebab ibu dia dekat muka sampai 3. Jadi muka dia ada lubang sampai 3 anak akak tu. Okay? Jadi itulah pengalaman orang yang kalau kena chickenpox, jaga kat tempat sejuk lebih baik. Tak perlulah kita nak letak macam-macam. Just sapu je calamine lotion, tapi letakkan anak tu dekat tempat yang sejuk. Jangan panas. Kalau tak memang badan dia akan gatal, dia akan garuk. Kesian budak. Okay? Dan itulah pengalamannya. So siapa yang ada masalah chickenpox, okay, ramai juga customer akak yang datang spa akak ada masalah chickenpox, parut hitam-hitam, insya-Allah kita boleh bantu. Kalau masa kita buka spa hari tu PKP ni tak boleh buka kan? PKP tak boleh buka, tak boleh buat apalah. That's why kita bantu dengan cara you boleh buat sendiri kat rumah secara DIY kat rumah. Okay? Dan mungkin kita juga ada parut accident. Ada setengah orang dia parut accident dia mungkin dia jatuh motor, jatuh basikal. Okay? Macam-macam accident lah. Bukanlah accident yang teruk-teruk. Okay? Mungkin dia accident tu dia parut luka. Dia jadi luka. Dan bila luka tu baik, dia jadi hitam. Macam akak pernah jatuh motor. Kan jadi parut dekat kaki tu jadi hitam. Okay? Orang yang lasak memang akan ada parut. Itu normal lah. Kalau orang yang lasak ni memang confirm ada parut. Jadi akak tu memang lasak juga. Okay, jadi ada parut dekat kaki. Jadi ada parut hitam. Itulah kita kena buat rawatan. Kalau tak memang parut hitam tu takkan hilang lah. Walaupun kita ganti sel pun dia takkan hilang. Sebab dia agak dalam sikit parut hitam tu. Jadi kita kena rawat dia. So kita akan bantu macam mana untuk rawat parut dengan cara yang mudah dekat rumah. Okey, ada setengah orang mungkin parut disebabkan alahan masa mengandung. Siapa yang masa mengandung pernah ada alahan kulit? Jadi alahan masa dia mengandung tu menyebabkan badan dia jadi gatal. Bila gatal tu dia garuk. Akak ada customer yang datang spa. Okey, dia kata, "Kak, saya tengah mengandung." Masa tu dia mengandung berapa bulan? Okey, dalam mungkin 4-5 bulan ataupun 3-4 bulan masa tu. Dia kata badan dia ni gatal. Dia tak ada tumbuh bintik-bintik, tapi badan dia gatal. Jadi dia tak tahan, dia garuk sampai dia bergaris-garis cala. Panjang semua. Kaki dia, tangan dia, paha, punggung dia. Sebab kawasan-kawasan tu dia kata macam gatal dia lain macam. Ini kita panggil alahan waktu mengandung lah. Okey, bukan semua orang ada. Tapi cuma mungkin tertentu sahaja, mungkin ada sebab pemakanan ataupun macam-macam sebab lah kenapa dia boleh jadi parut, boleh jadi alahan masa mengandung. Jadi orang yang ada alahan masa mengandung, alahan tu menyebabkan jadi gatal. Okey, dan gatal tu pula buatkan kita garuk. So bila dah garuk tu jadi parut hitam, of course akan jadi parut hitam. Jadi bila jadi parut hitam tu, boleh dengarkan sharing akak ni. Dan mungkin ada juga yang parut disebabkan panau. Kalau kita tahu panau tu putih, betul tak? Tapi mungkin ada setengah orang yang akak jumpa panau daripada putih tu dia jadi hitam. Jadi dia macam-macam cara dia buat. Ada setengahnya dia ikut petua, dia sapulah
panau tu dengan kayu manis lah, dia sapulah panau tu dengan kapur lah, dia sapulah macam-macam benda lah ikut petua. Lalas dia punya parut panau tu jadi hitam. Jadi hitam. Jadi orang yang ada parut panau yang jadi hitam, so kena dengarkan sharing akak ni. Okey, dan yang terakhir kita ada, maybe ada yang akak terlepas, okey, tapi yang terakhir adalah parut kayak. Okey, ada orang yang pernah kena kayak, jadi bila dah baik dia akan ada parut. Okey, akan ada parut hitam. Dia lebih kurang macam kudis lah. Ada orang kena kudis buta pun kan, macam akak cakap tadi, dia akan jadi hitam, betul tak? Jadi yang kayak ni pun sama, lepas kayak tu baik, dan akan ada parut hitam. Jadi insya-Allah boleh. Parut-parut hitam boleh dirawat insya-Allah. Yang tak boleh ialah parut yang contoh daging terkeluar ataupun yang lekuk dalam, mungkin sebab aksiden, okey, doktor keruk ke daging dia ke apa ke, jadi lekuk dalam, itu tak boleh. Okey, lekuk yang dalam, parut yang terkeluar, daging terkeluar, itu tak boleh. Susahlah kita, sebab yang kita nak recommend ni ialah parut hitam. Okey, kena ingat parut hitam. Dan orang yang ada masalah parut hitam ni insya-Allah dah ramai yang kita bantu dengan rawatan spa pun ada dan rawatan produk. Cuma PKP ni spa kita tutup, so akak tak nak cerita pasal rawatan spa kita, okey? Tapi macam mana kita nak rawat dekat rumah? Okey, tapi kalau ada lelaki macam mana? Lelaki ke perempuan ke tak ada masalah, janji memang dia ada masalah parut. InsyaAllah kita bantu. Cara yang sangat mudah, cara tradisional. Okay, just apply sahaja. Jadi ingat so orang yang ada masalah parut yang akak cerita ni tadi ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 kategori parut ni tadi kena dengar apa yang akan nak kongsikan. So orang yang ada masalah ni biasanya dia kena buat rawatan spa. Okey, dia kena buat rawatan berlulur, buat rawatan berpupuk, buat rawatan mandian, buat rawatan sauna. Jadi proses-proses ni akan buatkan parut dia dapat dirawat. Okey, untuk dekat rumah, kita akan recommendkan set kita ialah set putih badan. Dalam set ni, bila dia guna kat rumah, parut dia akan dirawat dengan cepat dan berkesan. Kenapa dia boleh cepat dan berkesan? Sebab pengalaman akak, macam akak cakap tadi, akak pun ada parut kan, parut pudih sebab masa kecil lasak, betul tak? Parut hitam, okey, dan parut aksiden pun ada. Sebab bila kita gunakan latte glow scrub ni dia mengandungi apa? Biji kopi. Okey, dia mengandungi minyak. Minyak kelapa dara. Okey, produk-produk yang kita recommend ni dia mengandungi minyak kelapa dara dan juga ada minyak essential ataupun minyak pati daripada daun pudina. Ada juga ingredient daripada ekstrak delima. Okey, dua bahan produk akak ni okey mengandungi daripada ekstrak delima. Apa lagi ada? Ada juga daripada licorice. Okey, siapa yang tahu licorice? Licorice ialah akar manis. Okey, licorice ni adalah pemutih semula jadi yang banyak kita gunakan dalam kosmetik, industri skincare. Memang banyak gunakan ekstrak licorice. So, dalam kita punya produk ni pun ada ekstrak licorice yang bagus untuk mencerahkan parut. Okey, memutihkan parut yang hitam. Dan apa ada lagi dekat dalam kita punya produk? Kita ada ekstrak air, ekstrak bunga rose. Nampak? Kita ada guna air mawar. Air mawar ada dalam kandungan kita punya produk. Okey, dan seterusnya ada apa lagi? Ada vitamin C. Yang mana orang memang suka sangat vitamin C. Sebab tu ramai orang kat luar kita tengok sekarang makan vitamin C,
contohnya berbentuk pil, berbentuk serbuk, berbentuk air, terus minum, betul tak? Ada yang injek vitamin C, ada yang ambil drip vitamin C. Kalau tak tahu drip tu boleh google lah apa maksud drip vitamin C tu. Drip tu macam kita masuk air dalam badan. Kalau kita pergi hospital, kalau kita kurang air, doktor kan akan masukkan air kan. Benda yang air tergantung tu masuk dekat kita punya sini, okey, untuk menambahkan air yang kurang dalam badan. Macam itulah bentuk drip. Cuma air yang kita masuk tu ada vitamin C lah, ada yang collagen, ada yang glutathione untuk pemutih. Jadi macam-macam faktor lah drip tu. Jadi zaman sekarang semua orang nak cepat dan pantas. Cuma kalau sesiapa yang kenal akak, sesiapa yang tahu Safa Herb adalah kita adalah rawatan berdasarkan rawatan tradisi Melayu. Okey, kalau pergi dekat spa akak pun mengamalkan rawatan tradisi Melayu. Produk yang akak keluarkan pun semua daripada amalan petua Melayu. Okey, 100% petua Melayu. Cuma hari ni akak nak tunjukkan kita punya produk ni. Yang ini cuma under jenama baru, series baru di bawah Safa Herb, iaitu Safas. Okey, cuma Safas ni lebih moden sikit, tapi still kita masih lagi mengekalkan ciri-ciri tradisional. Tradisional ni maksudnya apa? Tanpa suntikan, tanpa drip. So kita kena apply dekat kulit, bukan telan, bukan suntik, bukan drip. Okey? Tak ada melibatkan tiga-tiga ni. Maksudnya hanya apply di luar sahaja. Okey, cara yang tradisional ialah apply di luar sahaja macam yang akak amalkan. Okey, memang akak tak ada buat suntik ni, tak ada makan suplemen untuk putihkan kulit, tak ada. Dan tak ada ambil drip. Tak ada buat pembedahan injek collagen ke, panjangkan dagu ke, naikkan pipi ke, so far alhamdulillah tak ada. Okey, sebab Safa Herb, sesiapa yang dengan akak bertahun-tahun, diorang tahu Safa Herb kita adalah berdasarkan amalan tradisi Melayu, petua orang Melayu, okey, rawatan perbidanan Melayu zaman dulu. Itu yang akak amalkan. So, untuk rawat masalah parut kali ini ialah produk penjagaan dekat rumah. Okey, bukan suntik, bukan drip, bukan makan. Kena juga guna produk kat rumah. Sebab walaupun kita suntik, kalau kita ada parut hitam, still juga kena buat scrub. Kalau kita buat drip pun yang dalam, makan ke, tapi kalau kita ada kudis hitam-hitam, still juga kena jaga yang luar. No point kita buat drip, suntik ataupun makan vitamin tapi kita ada parut hitam-hitam, kita tak buat apa daripada segi yang luar, tak boleh. Still kena juga jaga yang kat luar. Jadi dalam kandungan kita punya produk ada juga vitamin C dan ada juga vitamin E. Okey, vitamin E ni kalau parut, kita tahu vitamin E banyak juga farmasis, okey, produk-produk kat luar sana gunakan minyak vitamin E untuk hilangkan parut. Tapi minyak sahaja semata-mata takkan nampak sangat result dia. Okey, kenapa akak buat ni? Sebab akak dah guna, akak dah amal dan akak dah praktikkan sejak daripada dulu lagi. Okey, sejak daripada 20 tahun yang dulu pada pelanggan-pelanggan akak. Jadi kalau semata-mata kita sapu minyak vitamin E untuk hilangkan parut, biasanya kesan dia agak lambat. Sebab minyak tu dia akan menggantikan sel tapi agak lambat, tak secepat yang akak cakap ni nanti. Okey, dan kita juga ada ramuan daripada Witch Hazel yang dapat membantu mengurangkan masalah radang kulit. Okey, radang kulit. Jadi kadang-kadang ada setengah orang ni dia ada masalah radang kulit yang menyebabkan badan dia tu jadi sensitif kan. So kita dah standby. Cuma dalam ni tak ada gambar pula aloe vera. Kita ada aloe vera juga dekat dalam ramuan produk kita ni. Dan kita juga ada ekstrak
lavender essential oil. Kenapa kita guna lavender essential oil dengan daun perdina? Sebab kita tak ada letak pewangi. Okey, kita mengelakkan pewangi dalam produk kita. Sebab tu kita guna minyak pati supaya badan kita tak ada kesan-kesan sampingan. Okey, kita tak guna perfume ataupun fragrance. Kita guna minyak pati di dalam produk kita. Okey, dan kita juga ada biji kopi. Of course lah ada biji kopi sebab kita adalah latte glow scrub. Of course ada biji kopi sebab ini antara ramuan paling istimewa dalam akak punya produk. Kalau kita tengok dekat belakang akak ni, kita ada banyak jenis luluh-luluh yang kita keluarkan. Bukan pernah, yang kita sedang keluarkan. Kita ada kelapa, kopi, kayu manis, nanas, kacang hijau, daun pegaga, sengkuang, manggis, rozel. Semua bahan-bahan kita adalah ramuan agrotani, pertanian. Okey, kita punya masker pun kita keluarkan daripada pisang, betik, manggis, rozel, kacang soya, herba. Sebab tu kata Safa Hub sangat special sebab kita mengamalkan petua tradisi Melayu yang kita komersialkan untuk mudah guna. Kalau kita adik-adik sendirilah, contoh nak ambil daun bergaga, nak lenyek, contohnya nak awet muda, nak lenyek, nak blender, lepas tu baru nak sapu kat badan, bila masanya nak buat, betul tak? Kalau ada masa okey lah, macam ni sekarang PKP okey lah kot. Tapi yang tak ada masa, yang anak ramai berderet-deret contohnya, macam mana nak buat sendiri? Okey, nak ambil kelapa, nak pergi parut, lepas tu dia punya parutan tu nak sental, buang masa, ambil masa. Jadi Safa Hub kita permudahkan. Okey, petua orang Melayu zaman dulu akak dah permudahkan, mudah untuk digunakan untuk adik-adik yang suka kepada rawatan tradisional. Okey, bukan rawatan yang moden, bukan yang suntik, bukan yang drip, bukan yang bentuk makan, tak ada. Okey, jadi ini hanya rawatan tradisional, iaitu penjagaan luaran sahaja yang macam amalan nenek moyang kita dulu. Okey, nenek moyang kita dulu tak ada pun pernah injek vitamin C untuk cantik. Okey, nenek moyang kita pun tak pernah dulu amalkan makan benda-benda yang boleh putihkan kulit. Apa yang diamalkan ialah makan ulam pegaga, ulam raja, kacang botol, kacang panjang, daun kaduk. Itu amalan orang dulu-dulu untuk awet muda, betul tak? Zaman sekarang nak awet muda terus suntik kolagen. Okey, terus suntik vitamin C. Terus drip kolagen. Suntik lambat, drip terus. Terus drip vitamin C. Terus drip kolagen, drip pemutih. That's why kalau kita tengok orang zaman dulu umurnya lebih panjang, kan? Umur diorang lebih panjang dan lebih sihat. Kuranglah nak kena penyakit kronik sangat. Kalau macam arwah nenek akak tu pun meninggal pun sebab darah tinggi, tapi tak adalah kita tengok dia sakit yang teruk. Meninggal pun umur memang dah tua. Macam nenek akak yang berlamak pula umur sekarang dah 94. Dah 94. Tapi alhamdulillah masih sihat lagi umur 94. Boleh lagi sibukkan pokok. Boleh lagi orang kata sibukkan benda-benda ni. Cuma tak larat tu biasalah, dah 94 kan. Tapi tak adalah penyakit kronik. Okey, tak adalah sampai nak pergi dialisis, tak adalah nak kena itu injek insulin, tak adalah. Tapi 94 tu just tenaga dia dah kurang je. Itu kelebihan orang dulu. Okey, kelebihan orang dulu yang kita tak dapat kot hari ni sebab makanan kita pun dah ada pengawet kan. Cuma apa yang kita tak boleh kontrol, kita tak boleh buat apalah. Tapi yang boleh kita kontrol apa? Yang boleh kita kontrol ialah jaga diri kita secara selamat. Yang kita boleh kontrol ialah kita jaga diri kita dengan cara semula jadi. Okey, kita cuba elakkan ambil benda-benda yang boleh merosakkan badan kita.
Amalkan benda-benda yang boleh merosakkan organ-organ kita, buah pinggang kita, hati kita, jantung kita, paru-paru kita, rahim kita. Itu kita kena elak. Itu benda yang kita boleh kontrol. Zaman sekarang kan semua nak cepat. Nak cepat putih, nak cepat tegang, nak cepat cantik, nak cepat, semua nak cepat. Okey? Sebab tu amalan tradisi Melayu macam Safah bawa, kita hanya segi luaran saja supaya kita hanya rawat luar untuk hasilkan kulit yang cantik secara semula jadi. Okey? Dan tak mengubah DNA. Tak mengubah rupa kita. Tak adalah asalnya rupa dia macam tu tiba-tiba jadi lain. Asalnya hidung dia macam mana tiba-tiba jadi lain. Asalnya dagu dia macam mana tiba-tiba jadi lain. Asalnya kulit dia macam mana tiba-tiba jadi lain. Tak ada. Kita hanya merawat daripada segi yang selamat dan natural. Okey, sebab tu tak perlu risau, dua barang ni akak jadikan set sangat selamat untuk kita gunakan. Okey, kenapa akak buat yang dua ni? Sebab kita dah ada lulur berbentuk serbuk. Okey, kita dah ada masker berbentuk serbuk. Tapi macam akak suka dengan feedback pelanggan. Akak suka dengan feedback pelanggan. Kita dah keluarkan produk kita tu hampir 20 tahun. Akak memang suka dengan feedback pelanggan. Dan feedback pelanggan, diorang suka lulur, tapi diorang nak lagi mudah. Diorang akan tanya, Kak, ada tak yang lebih mudah yang saya boleh terus je gosok badan? Tak payah nak bancuh-bancuh. Sebab kalau yang kat belakang tu lulur tradisional, mesti kena bancuh dulu. Sebab dia memang tradisional. Okey? Jadi akak mendengar saranan pelanggan. So kita keluarkan Latte Glow Scrub ni adalah lulur kopi tanpa perlu bancuh, tapi sangat efektif. Okey, waktu mandi kita kena guna untuk tanggalkan daki, kerak, parut yang akak sebut tadi tu. So orang yang ada masalah parut hitam, daki yang hitam, contoh ketiak yang hitam, tengkuk hitam, apa lagi yang hitam, buku lali, siku, lutut yang hitam, kasar, boleh dapatkan set ini, set putih badan. Dan cara gunanya sangat mudah. Nanti akak akan demo sikit. Cara gunanya sangat mudah. Hanya mandi, siramkan badan, ambil aja kita punya Latte Glow Scrub ni. Okey, berbentuk macam ni. Okey, berbentuk macam ni. Paste, ambil je, terus gosok. So tak perlu bancuh lagi dah. Macam dulu akak sebelum ni kena bancuh kan. Yang ini terus saja apply. Okey, lagi mudah untuk orang yang tak ada masa nak bancuh. Sebab orang sekarang nak cepat. So akak percepatkan, akak permudahkan. Ambil saja tinggal gosok. Dan tak payah tunggu. Kalau dulu sebelum ni dia kena tunggu absorb. Sebab kalau tak tunggu dia meresap, nanti result dia tak nampak sebab dia dulu tradisional. Tapi yang ini dah tak payah tunggu dah. Ambil, terus je gosok. Dan kita akan nampak result dia dengan cepat dan berkesan. Okey? Dan masa kita mandi kita dah gosok. Seterusnya lepas mandi kita boleh ambil vitamin C Glow Lotion. Okey, macam akak cakap tadi, lotion dalam ni tadi ingredient dia yang akak sebutkan tadi. Tadi akak tak sebut lagi ada shea butter dekat dalam tu. Okey, shea butter ni mungkin orang tak tahu apa shea butter tu. Yang wanita yang biasa guna dia tahulah. Tapi bukan semua orang tahu apa shea butter. Shea butter ni sebenarnya macam plantar lah juga. Okey, cuma plantar tu dibuat daripada minyak kelapa sawit untuk kita makan. Kan yang ni shea butter ni daripada pokok shea. SHEA, shea. Pokok shea ni bagus untuk pelembapan kulit, perawatan kulit, tapi berbentuk butter. Macam plantar tu. Lebih kurang lah. Tapi plantar tu untuk makan. Cuma yang ini berbentuk cosmetic grade. Okey, beza. Okey. Dan dalam ni juga ada minyak vitamin E, ada vitamin C, ada juga likoran yang kakak sebut tadi, ada juga delima, ada juga arbutin. Arbutin ni untuk pencerahan semula jadi. So dia akan stopkan kegelapan kulit kita. So arbutin ni daripada mulberry. So akak terpaksa guna jugalah pokok-pokok yang bukan tempatan. Sebab ekstrak-ekstrak ni bagus untuk pencerahan. Okey, sebab ada request daripada pelanggan akak, nak yang cepat Kak, ada tak yang pantas? Ada tak yang cepat kalau pakai hari ni putih hari ni? Itu kan memang customer seeker. Okey, hari ni pakai hari ni putih, tapi nak yang selamat. InsyaAllah ini yang selamat.
tanpa perlu kita telan, tanpa perlu kita suntik, tanpa perlu kita drip dalam badan kita. So organ kita selamat, tak ada melibatkan organ dalaman kita. Okay, selamat untuk organ kita. Just apply dekat luar sahaja. Okay, so kita gosok dengan kita punya Latte Glow Scrub yang sangat efektif untuk pencerahan, pemutihan, penghalusan kulit. Dan yang ini Glow Lotion pun sangat berkesan untuk pencerahan, penghalusan kulit. Bila kita pakai ni, tolong jangan skip. Maksudnya kena konsisten. Dan kalau pakai ni, jangan pakai satu. Katalah Latte Glow Scrub ni habis, dah tak payah pakai ni je. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena digunakan latte juga untuk buangkan parut hitam. Baru kita boleh apply ni. Boleh tak kalau pakai latte saja ni tak payah? Kalau dah habis dah tak payah pakai? Tak boleh. Sebab dalam ni ada banyak pencerahan, pemulihan. Sebab dalam ni kan akak cakap tadi ada aloe vera, ada healing property, ada witch hazel, ada healing property, ada delima, ada antioksidan punya properties, ada licorice, ada whitening properties kat dalam ni. Apa lagi? Ada vitamin E, ada healing properties kat dalam ni, ada vitamin C, ada whitening properties. Jadi dalam ni kena pakai dua-dua, tak boleh satu aja. Jadi kena pakai set. Dah berapa ni? Okey. Mungkin ada nak tunjuk demo. Okey, dah sejam juga. Pejam celik dah sejam akak bercakap, okey? Dan penat dah cakap. Jadi, untuk adik-adik kat luar sana, akak nak bantu siapa yang ada masalah parut dengan cara yang mudah dan paling berkesan. So, kalau yang berminat tu, boleh tekan saja link dekat IG. Ada link tak? Tak ada link ya? Boleh nanti kita masukkan tak? Dekat komen. Okey, yang daripada IG nanti insyaAllah kita akan masukkan kat dalam komen sebab dia tak letak link terus. Okey, boleh tekan link tu untuk tahu, untuk dapatkan apa yang kita offer. Okey, siapa yang tekan link tu, kita akan bagi voucher diskaun kita akan bagi. Dan ada banyak lagi benda yang akan kita bagi. Nanti akan senaraikan yang terkini yang terkini punya offer. Ada free gift, ada voucher. Okey. Dan insyaAllah lagi sehari dua kita akan buat kita punya e-book. E-book kita akan bagi free e-book juga, cara menjaga kulit, cara hilangkan parut dengan cepat dan pantas. So untuk yang berminat boleh tekan link yang kita dah letakkan dekat situ dan dapatkan offer yang menarik, free gift yang kita nak bagi dekat dalam link tu. Okey, kena tekan link. Nanti yang untuk IG InsyaAllah kita akan komen. Tapi akak mungkin nak kena buat sikit lah. Mungkin orang tak tahu macam mana nak apply kan, macam mana rupa. Kalau kat semua Safa Herb yang sedia ada, dia dah tahu dah. Okay, kalau dulu mungkin dia pakai yang jenis sabun scrub, okay, yang pernah pakai kita punya lulo, yang pernah pakai kita punya masker. So yang ini sangat berbeza sikit kita punya keluarannya. Okay, akan nak tunjuk jugalah. Mungkin ada yang orang daripada ramai yang masih tak tahu lagi. Kan, yang tak tahu lagi tu jangan risau, akan nak tunjuklah cara dia macam mana kan. Okay, mana span ni? Tak payah span kot. Okay, ini cara dia. Akak just demo sikit. Okay, ini kita punya Latte Glow Scrub. Okay, bayangkanlah kita mandi kat bilik air. Okay, kita mandi dekat bilik air, kita dah basahkan badan kita. Okay, terus je kita ambil Latte Glow Scrub ni. Okay, kita ambil lah kita punya latte. Dekatkan sikit lah. Sikit je dekatkan. Lagi sikit. Sikit ya, okay. Tundukkan sikit. Okay lah tu. Rasanya sikit je tunduk. Okay. Atas sikit. So kita buatlah dekat dua tempat Okay, terus je kita sapu, nampak? Bila kita nampak ya, sekejap akak bagi akak sapu dululah. Ambil gambar gambar tengah ni, tengah demo ni. Okay, nampak tak daripada IG sana? Okay, akak. Okay,
Akak bagi sapu rata dulu nampak. Ini latte glow scrub kita. Tak tahulah nampak ketal sebab ada filter tu. Okey. Jadi apa yang kita kena buat? Kita dah basahkan badan kan? Kita gosok je badan kita dengan latte glow scrub. Okey, kalau kita gosok ni, bila badan kita basah, okey, contohnya dia dah nak hampir kering kan? Kita terus je celup tangan kita, kenakan air dan kita gosok lagi. Tambahkan air dia. Nampak? Nampak? Dia jadi macam ada putih buih, okey? Dia macam ada buih. Okey, ini bukan buih ya. Kita tak letakkan sebarang buih pun dekat dalam latte glow scrub, tapi dia adalah minyak, okey? Dia adalah minyak yang berbuih macam buih ni. Sebenarnya dia adalah minyak shea tadi, shea butter, minyak vitamin E, minyak bunga, minyak kelapa dara dan minyak pati tadi, essential oil tadi. Itu nampak macam ada buih, tapi dia bukan buih Dia minyak tapi dia bukan berminyak. Dia tak berminyak, dia memang macam buih rupanya. Okey, memang sangat selesa. Nampak Bila kita gosok dia jadi macam putih buih. Ini bukan buih dek. Ini adalah minyak tau. So jangan salah sangka kita tak letakkan sebarang foam dekat dalam ni. Okey, kita punya produk memang bebas SLS. Dan apa-apa sajalah yang bahan yang boleh merosakkan kulit kita dari luar. Okey, tapi ramai je pun orang pakai shower gel pun. Betul tak? Shower gel, sabun yang ada bahan-bahan SLS, tapi orang tak kisah kot. Ada setengah orang pekel. Ada orang kata ada setengah orang dia tak kisah, tapi kita memang kisah. That's why kita tak ada pun menggunakan bahan-bahan yang boleh merosakkan kulit secara luaran. Cuma yang luaran ni pun dia tak adalah seteruk untuk yang kita makan dalam. Okay, untuk kita suntik. Kalau suntik, efek dia lebih lagi. Kalau kita makan pun efek dia lebih lagi. Kalau kita drink, efek dia lagilah lebih. Kan? Sebab tu kita hanya buat secara luaran saja agar selamat. Tak melibatkan organ-organ dalaman kita. Kita hanya jaga daripada luaran. Kalau luar kita bersih, pun cantik. Kalau kita tengok nenek moyang kita dulu jaga memang dengan berlulur, dengan berpupur, buat rawatan sauna, buat rawatan tangan, betul tak? Buat rawatan berurut, bertungku. Tak pernah lah nenek moyang kita buat rawatan yang orang sekarang buat ni kan, yang pelik-pelik ni. Okey, yang tarik, tegangkan muka. Okey, nak panjangkan dagu, nak mancungkan hidung, nak timbulkan pipi. Tak ada lah orang dulu kan. Muka semua yang asli lah, yang original. Semua yang muka original. Okey, nampak tak? Nampak tak dia jadi macam putih? Nampak putih sabun. Okey, tapi dia bukan sabun, tapi dia adalah minyak. Okey, dia adalah minyak. Ni akak tunjuk demo. Ada tak kopinya? Memang ada kopinya ni. Kalau boleh nampak ni sebenarnya biji-biji kopi ni terlampau banyak, terlampau kasar. Okey, akak sebab akak dah kerap sangat menggosok. Dia memang kasar. Ni biji-biji kopinya ni besar-besar ni. Mungkin tak boleh nampak. Kalau nak nampak, belilah. Okey, boleh cubalah. Okey, akak tunjuk demo. Ni cara dia pakai. Okey, kat mana kita nak gosok seluruh badan kita, terutama tengkuk, ketiak, celah peha, lutut, siku, buku lali. Kita boleh gosok. Berapa lama kita nak gosok? Itu ikut pada suka hati kita. Kalau parut kita banyak tu, kita rasa macam nak gosok lama lah. Boleh tak? Boleh je, sebab dia tak ada kesan sampingan pun. Sebab dia memang daripada biji kopi. Dan biji kopi yang kita buat ni pun bukan kopi yang kita minum ya. Jangan silap, bukan semua kopi yang kita minum tu boleh sapu kat badan. Okey, kalau kita minum tu, itu adalah food grade. Okey, food grade ni, cara pemprosesan kopi untuk food grade tak sama dengan cosmetic grade. Okey, yang kita guna ni adalah kopi yang cosmetic grade. So cara pemprosesan dia beza. Sebab tu dia akan lebih efektif. Kalau yang untuk minum ni, cara pemprosesan dia, masak dia beza. Sebab tu ada customer kita yang dah biasa pakai lulur kopi kita, tiba-tiba ambil kopi yang dia minum, buat sentar badan, tiba badan dia jadi gatal-gatal, jadi ruam. So jadi allergic.
Sebab kopi yang diproses untuk minum beza dengan kosmetik grade punya biji kopi. So kena ingat tu, okey? So kalau dah habis, nak beli kat mana? Beli kat Safa Herb. Okey, kita ada lulo kopi kita yang serbuk pun ada. Latte glow scrub pun ada. Nampak akak sental. Akak sental memang suka sampai lama sikit lah. Memang akak suka sental lama. Okey, kalau kita orang perempuan, tolong sental jari ni, okey? Orang perempuan, tolong sental jari. Jangan jari tak sental. Kenapa akak cakap macam tu? Sebab dekat jari ni, dekat sendi-sendi ni, kalau kita tak sental, dia akan berkerak. Okey, dia akan berkerak, akan hitam. Kalau orang yang jarang berluluh, muka kita bolehlah pakai makeup kan. Tapi kalau untuk tangan, kita boleh tengok. Kalau dia berkerak kat sini, kita tahulah mungkin dia jarang lah tu berluluh. So untuk orang perempuan, tolong lebihkan sental dekat sendi-sendi jari ni supaya kerak-kerak yang melekat dekat kita punya jari tu hilang. Okey, sental kita punya sendi-sendi ni, kita gosok macam ni. Kita gosok, kawasan sendi ni kita gosok, biar kita punya jari tu hitam-hitam tu hilang, tanggal semua. Nampak? Jangan kita gosok sini je, sini jari berkerak. Tak mau orang perempuan kena peka sikit lah. Jari lelaki tak ada masalah. Okay? Perempuan je, akak suka ingatkan perempuan. Sebab kalau orang perempuan kan, kalau kita make up kan, nak pakai primer, nak pakai foundation, nak pakai concealer, lepas tu pakai macam-macam krim lah, pakai bedak, jadi kan tebal. So bila dengan tangan nanti takut tak balance. Okay, jadi kita kena rajin pakai set kita ni, set putih badan ni untuk cerahkan badan kita, putihkan badan kita dengan cara yang selamat dan berkesan. So orang yang ada parut wajib pakai. So akan nak bilas So ni proses akak bilas akak punya tangan. Kalau dekat Facebook akan nampak lah akak bilas pakai air. Okay. Tapi mungkin dekat IG dengan Facebook dia ada filter, mungkin tak nampak sangat lah. Tapi semalam akak demo dekat tangan husband akak, memang nampak ketara. Okay, memang nampak ketara belang dia. Lelaki kan, lelaki ni mana nak jaga. Memang nampak beza lah. Okay, dia punya kulit, yang mana kita sental dengan tak sental, sebab dakinya tanggal semua. Okay, ni akak dah bilas. Bayangkanlah kita dah mandi. Okay, lepas kita mandi, kita mesti nak kena lap badan kita dulu. Dah kita lap badan kita, okay, barulah kita apply vitamin C glow lotion. Kenapa kalau letak vitamin C? Sebab orang sekarang sibuk nak makan vitamin C, injek vitamin C. Okay, semuanya nak vitamin C. Sebab dalam kita punya delima pun, ekstrak delima pun sebenarnya dah ada vitamin C. Okay, tapi orang memang nak kena sebut tu vitamin C. Okay, okay, tak tahulah nampak ke perubahannya. Kalau daripada sini akak nampak lah. Tapi kalau daripada Facebook akak tak tahu nampak ke tak. Ini nampak lebih cerah yang akak dah ni. Ni nampak lebih cerah sikit. Nampak ke? Lebih cerah tu. Cuba tengok. Nampak tak lebih cerah? Nampak Okey, ni belum akak sapu lotion Okey, ni contoh akak sapu lotion. Ni contoh akak sapu lotion tadi. Okey. Dan kita lepas mandi kan, kita sapu lotion. Ingat lotion ni ada minyak shea butter, minyak vitamin E, licorice, aloe vera. Semua ada lah dalam ni. Semua ada. Lepas je kita dah sental scrub, halus lah. Memang terasa halus dan lembut dan licin. Beza tak? Beza. Nampak tak beza? Akak tak tahulah nampak ke tak. Ada komen Hai puan, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Siapa tu? Nampak tak beza? Okey, dekat IG nampak tak beza? Yang akak dah sapu dengan tak sapu. Okey. Nampak? Memang beza. Hasliana.
Liana. So komen tu daripada jauh. Sorry akak tak nampak. Kena ada orang bagi tahu ada komen ke tak ada. Nampak Lepas je kita sapu scrub ni. Okay, dan akak dah sapu lotion. Walaupun akak kerap pakai pun nampak beza juga Okay, nampak perbezaan dia. Nampak beza ke tu? Mama tak nampak lah. Nampak ini perbezaan. Lepas akak scrub tadi, dah sental habis. Nampak sental habis dah. Lepas tu sapu pula lotion. Nampak tak? Bayangkanlah kalau kita rajin buat hari-hari, tak ke putih kulit, tak ke jadi Snow White. Nampak tu perbezaan. Kalau lelaki buat pun lagilah nampak beza akak rasa. Ni boleh nampak kan? Nampak pun. Nampak? Inilah buktinya kita punya set putih badan kita ni. Kita panggil set putih badan ni bukan apa, gelaran kita punya set lah. Senang akak nak kategorikan sebab kita banyak produk kan. So akak panggil ni set putih badan sebab dia memang instant boleh putihkan badan. Okey, kenapa dia boleh instant? Sebab kan akak cakap tadi ramuan yang kita masukkan kan banyak. Kalau orang tak pakai memang rugilah. Takkanlah kita dalam satu masa nak telan aloe vera, nak telan licorice, nak telan vitamin C, nak telan vitamin E, nak telan itu semua, nak telan delima, tak boleh kan? Jadi nak extract, nak sapu boleh. Nak telan semua takut jadi kesan sampingan pula. Jadi ini dia set yang sangat bagus untuk mengatasi masalah parut yang akak sebut tadi. So sesiapa yang ada parut yang akak sebut tadi daripada awal, mungkin ada yang baru masuk, tolong nanti tengok ulang balik live akak apa yang akak sebut daripada awal tadi. Okey, parut tu daripada mana? Daripada apa? Kenapa boleh jadi parut-parut tu tadi? So parut yang macam mana boleh kita rawat dengan kita punya set. Ingat hanya parut yang hitam sahaja. Dan yang lain-lain pun insya-Allah kalau parut tu masih baru insya-Allah boleh. Sebab dalam ni tadi kita kata ada healing property Ada healing property iaitu ada aloe vera, ada minyak vitamin E, ada vitamin C, ada delima, okey. Dan ada sesi yang bahan aktif yang untuk whitening, ada bahan property yang untuk meredakan kulit. Contohnya kita ada letak air mawar dalam ni. Ada air mawar. Jadi itulah yang menyebabkan kulit kita bersih dan cantik. Masih nampak tak beza? Nampak tak beza? Nampak? Nampak beza lah. Okay? So itulah dia. Nampak tak? Kalau adik-adik nak dapatkan, sila tekan link yang akak dah share dekat dalam description tu. Ada link. Tekan direct link untuk dapatkan harga offer, free gift. Okay. Dan dekat IG pun kita akan letak nanti kita punya link. So dah letak dah? Alhamdulillah. Okay. Yang ada IG boleh tengok kita punya komen. Ada link dekat dalam tu. So jadi anda yang ada masalah parut, tolong dapatkan ni dan cuba. Okey, mungkin anda dah putus asa pakai macam-macam minyak dah tak berkesan. Okey, mungkin ada pakai gel lah, ada yang pakai bentuk krim. Tapi yang ini insya-Allah berkesan, akak berani garanti. Okey, akak berani garanti sebab kita dah dalam bidang ni dah hampir 23 tahun. Okey, dah ramai customer yang kita bantu untuk atasi masalah parut dekat spa. Dah ramai, lebih 10,000 orang dah kita bantu. Dan semuanya berjaya. Okey, jadi boleh dapatkan kita punya set di Shopee, di link yang kita tertera dan juga di ejen-ejen kita yang ada di seluruh Malaysia. So, kalau ada yang berminat nak jadi ejen dropship pun, kita open untuk recruiting orang baru. Sebab kita tahu sempena PKP ni ramai orang yang tengah mencari income, mencari apa yang nak berniaga. Kalau nak berniaga nasi lemak ni, takut hari ni masak, esok dah basi. Kalau tak habis, kalau beli ni ni bisa dia stop Kalau set ni tak basi, betul tak? Kalau set ni, kalau andai katalah tak ada orang beli pun hari ni, esok tak basi. Kalau kita berniaga makanan ni, hari ni kita masak, esok orang tak beli, dah basi. Paling-paling kita masak pun tahan mungkin berapa bulan? Seminggu, 2 minggu. Tapi yang ini insya-Allah tahan.
Jadi untuk orang yang tak tahu nak bisnes apa, takut untuk berniaga benda-benda yang berisiko tinggi, terutama benda-benda yang masak lah. Sebab kalau tak habis, nak kena buang, takkan nak buang, modal dah keluar, betul tak? Jadi insyaAllah yang ini takkan basi dan selamat. Paling bestnya ialah berkesan. So boleh dapatkan daripada Shopee, iaitu boleh search apa, Safaha Beauty Shop betul tak? Ada tak link Shopee? Nanti boleh masukkan link Shopee. Boleh juga beli dekat kita punya agent seluruh Malaysia. Boleh juga dapatkan daripada kita punya link dekat offer kita, okey? Dan terima kasih kerana sesiapa yang dah dengar akak punya live ni, terima kasih banyak. Live ni memang ambil masa lama sebab akak terpaksa terangkan lebih detail. Sebab akak nak biar orang faham. Biar orang faham apa yang kita ada, apa yang kita boleh bantu adik-adik, apa yang ada manfaat untuk adik-adik kat luar sana yang ada masalah parut. Mungkin dah bosan guna lotion tu tak berkesan, lotion ni tak berkesan, guna minyak ni tak berkesan, guna krim ni tak berkesan untuk hilang parut. InsyaAllah cuba. Boleh cuba. Kita berani garanti memang dia akan bantu dapatkan kulit yang bersih, putih dan gebu. Dan insyaAllah parut akan dirawat. Yang penting kena konsisten. Jangan hari ni pakai, esok tak pakai, lusa pakai, tula tak pakai. Jangan. Kena konsisten. Okey? Apa-apa saja yang luaran memang kena konsisten. So, terima kasih banyak. Akak doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, dilindungi oleh Allah daripada pandemik COVID ni, dan semoga anda hidup lebih bahagia, okey, hidup lebih ceria. Okey, sebelum kita kat rumah ni, macam akak tak ada kat rumah, akak kat office sebab banyak kerja office, banyak orang order barang kan. Jadi akak terpaksa dekat office, tak ada dekat rumah. Sebab rumah akak dengan office dekat sangat. Orang kata sekelip mata dah sampai. Jadi tak ada masalah akak nak pergi office. Sebab kita tak ada open untuk walk-in, tak ada Kita tak ada open untuk walk-in, hanya secara online sahaja. Spa pun kita tutup. So dapatkan produk kita daripada Shopee, HQ dan ejen kita seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. So, insyaAllah kita jumpa esok pagi pukul 11. Jangan miss, okey? 11 pagi esok. Bye-bye.